pada malam ini. Dan juga tak lupakan pada rakan-rakan yang bersiaran secara langsung di seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Baik, kita tanpa saya buang masa, saya perkenalkan diri saya dulu lah. Kau semua dah kenal kot Asal macam dah famous lah. Cik. Belagak nak mampus sama Mat ni kan. Okey. Baik, nama saya Afian bin Makrawi dan saya adalah konsultan kanan di IFAK Konsultansi ini. Saya dah terlibat dalam bidang kewangan ini sejak daripada tahun 2003. Tahun 2003 saya grad daripada UIA dalam bidang undang-undang dan terus terjebak dalam bidang ini secara tak sengaja. Dan memang bila saya terlibat dalam bidang ni, saya jumpa kata-kata yang sebagai peranan takaful tak ada lah. Lagi yang memang bercita-cita daripada kecil nak jadi ejen takaful. Kan ada kat sini? Memang daripada kecil memang aku cita-cita aku nak jadi ejen takaful. Ada kat sini? Yang baru sampai ni, ada 3-4 orang ni, ada tak? Tak ada Manalah tahu ada kan yang memang daripada kecil memang cita-cita nak jadi ejen takaful. Anak saya sendiri pun tak ada yang nak jadi ejen takaful. Walaupun saya dah ajak banyak kali lah. Tapi dia orang nak jadi businessman dia kata. Ajak jadi takaful tak nak Okey, baik. Jadi untuk malam ini saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. First kali saya akan kongsikan tentang IFAK Konsultansi, dan kemudian saya akan ceritakan tentang peluang bisnes, peluang kerjaya dalam bidang takaful bersama-sama dengan IFAK Konsultansi. Lupa saya nak ambil tak pasal tekan sini lah Okey. Baik, saya nak tanya yang baru sampai berapa tadi? Cuba angkat tangan yang baru malam ni. 1, 2, 3, 4. 4 orang yang baru. Pernah ada yang lain yang baru, mungkin ada yang baru sebulan pernah bersama IFAK yang baru 2-3 bulan. Sebab untuk malam tuan-tuan dan puan-puan semua, kita buat Takaful Entrepreneurship Program ni last kali kita buat dalam 3-4 bulan lepas lah. Lalunya 1 kuartal kita buat sekali. Tapi dalam masa sama, setiap minggu memang setiap hari Rabu malam kita akan buat sesi training macam ni. Dan sesi training ini ialah memang kita panggil juga ejen lama dan juga ejen baru untuk join supaya kita dapat revise balik. Dan untuk rakan-rakan yang hadir malam ni pun saya jemput lah untuk hadir kita punya program kita untuk setiap Rabu mulai minggu depan insya-Allah. Baik, yang baru sampai malam ni saya tanya, berapa lama tuan-tuan dah kenal dengan saya ataupun dengan IFAK Konsultansi? Tuan Tamizi? Bertahun juga tapi kenal lama je. Ya, mau bertahun Ustaz Mawi kita? Setahun Cik Puan Farah? Seminggu? Okey. Oh, baru lagi Okey, Cik Puan reporter kita saya lupa nama apa tadi. Cik Puan Nadia? Oh, ya ke? Baru seminggu I see. Okey. Macam mana boleh terfollow tu? Okey. Telegram ke Instagram? Telegram. Oh, saya tak perasan ada Oh, okey. Page apa tu? Tak ingat Okey. I see. Itu memang otai lah tu. Ya? Ya. Itulah. I see. Okey. Itu dia memang otai lah dia tu. Cik Puan Farah tadi daripada macam mana boleh follow? Oh, search nak tahu apa? I see. Baik. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Yang 2-3 orang tadi berkenalan melalui silap sini Yang 2-3 orang tadi berkenalan melalui Firdaus dengan siapa tadi? Dengan apa nama? Aaron Aziz. Boleh di Penang tadi kan? Okey, baik. First saya sudah kenalkan diri saya tadi. Okey, nama saya Afian bin Makrawi. Okey, saya nak kongsikan tentang IFAK Konsultansi dululah. Kita di IFAK Konsultansi kita ada visi dan misi. Ini visi kita. Visi kita adalah untuk menjadi trendsetter dalam financial service industry. Itu visi kita yang kita dah letakkan sejak daripada tahun 2011-2012. Apabila saya mula merekrut ejen, masa saya mula jadi agency manager, ini saya letakkan visi IFAK Konsultansi ni. Dan dalam masa sama kita letakkan 2 misi, iaitu first kita nak menyediakan satu modul yang komprehensif tentang perancangan kewangan, dan yang kedua kita nak lahirkan lebih ramai lagi konsultan. Jadi program malam ini ialah untuk mencapai misi yang kedua,
iaitu untuk menarik lebih ramai lagi konsultan-konsultan baru yang profesional untuk melahirkan lebih ramai lagi yang terlibat dalam bidang kewangan ini bersama-sama dengan IFAK Konsultansi. Baik, selain pada bisnes takaful, saya juga ada tim lain iaitu tim untuk pusaka, tim untuk unit trust dan sebagainya. Dan kejayaan saya masa mula terlibat dalam bidang ini daripada tahun 2003 memang dalam bidang takaful. Tahun 2003, sebab saja saya grad daripada UIA tahun 2003 tu. Kemudian tahun 2006 saya start buat secara serius. Sebab daripada tahun 2003 sampai 2006 tu saya start main-main je. Mula saya buat. 2006 tu baru saya start secara serius dan tahun 2009 saya buat secara full time. Sampailah sekarang tahun 2019. Dah lebih kurang berapa tahun? 2003 sampai 2019, lebih kurang 16 tahun. Dan insya-Allah dalam masa terdekat saya target untuk tahun 2023 nanti kita akan upgrade IFAK Konsultansi ini sebagai sebuah financial advisor firm di bawah BNM insya-Allah. Itu kita punya planning dalam masa yang terdekat ni. Okey. Untuk malam ini saya kongsikan dengan tuan-tuan ialah peluang kerjaya bersama-sama dengan tim IFAK dalam tim takaful. Dan untuk takaful ini saya bersama-sama dengan Takaful Ikhlas, sebuah syarikat Bumi Putra yang wujud sejak tahun 2003. Saya terlibat dengan bidang takaful ini first dengan syarikat Takaful Ikhlas dan sampailah sekarang. Maknanya kata usia saya di Takaful Ikhlas sama dengan usia Takaful Ikhlas itu sendiri. Cuma dia lagi awal beberapa bulan lah, bukan 16 tahun hingga sekarang. Baik, bila sebut tentang bisnes takaful ni satu bisnes yang bagi saya suka kaitkan bisnes kita yang kita buat hari ini ialah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan bila sebut tentang Rasulullah ni selalu kalau kita macam sekarang kebetulan kerana musim Maulid Nabi yang kita selalu dengar tazkirah, ceramah, kuliah tentang Rasulullah SAW, lalu dia kaitkan Nabi Muhammad ni seorang Rasul, seorang Nabi, seorang bapa, seorang sahabat, seorang pemimpin negara, pemimpin yang ulung dan sebagainya. Jarang disebut Nabi Muhammad SAW seorang usahawan yang berjaya. Kalau saya tanya tuan-tuan semula, Nabi Muhammad SAW orang kaya ke orang miskin? Yang dah dengar janganlah jawab. Tapi dah bagi jawapan lah tu kan. Andai katalah tak dengar jawapan tadi. yang baru first time datang malam ni kan. Oh, Nabi Muhammad orang kaya ke orang miskin? Okey, dah jawab tu. Okey, terima kasih. Okey, baik. Salam kedua. Tolong jangan jawab. Okey, kenapa kata kaya? Apa bukti Nabi seorang kaya? Naik gua. Orang miskin boleh naik gua? Okey, ada jawapan lain? Ustaz lagi sana? Kita ada ustaz kat sini kan? Okey. Satu yang kita? Masa bila? Korban masa bila? Ya, kan ustaz tak ingat ni. Okey. Ada jawapan lain daripada Sri Kandi kita kat belakang sana? Okey, baik. Ya? Okey. Ya. Tapi ada je orang berniaga tak kaya. So apa bukti Nabi kaya? Apa bukti Nabi kaya? So apa bukti Nabi kaya? Berniaga tak semestinya kaya. Ada ke tak orang berniaga tak kaya? Ada kan? So berniaga bukan bukti kaya. Apa bukti Nabi kaya? Boleh keluar zakat, boleh bersedekah. Tak semestinya orang kaya, boleh keluar zakat dan juga boleh bagi sedekah. Orang tak kaya pun kena zakat kan? Apa jawapannya? Tak apa. Telepon sampai kita dah ada jawapan sikit. Baik. Ketika Nabi Muhammad SAW umur 20 tahun, baginda berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Ketika Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, mas kahwin yang Nabi bagi pada Sayyidatina Khadijah ialah sebanyak 10 ekor unta. Agak-agaknya seekor unta berapa harga zaman sekarang? Tahun 2019? Agak-agak berapa? Siapa pernah beli unta? Lembu berapa lembu? Katalah kita ambil 10,000, mana sabar tak? Kepala kan? Okay. Satu ekor 10,000, 10 ekor berapa? 100,000. Agak-agaknya kalau zaman sekarang, mas kahwin 100,000, agak-agak taraf siapa? Bawah sikit pada YDPA kot.
memang tahap VIP lah, orang kaya. Jadi itulah mas kahwin yang Nabi bagi pada Sayyidatina Khadijah. Itu contoh pertama. Dan dalam Islam sendiri pun, bila sebut tentang rukun Islam ada 5 kan? Dari 5 rukun Islam, perasan tak tuan-tuan? 4 daripadanya berkehendak kepada harta. Rukun Islam pertama, ucap 2 kalimat syahadah, just lafaz saja. Yang kedua, solat 5 waktu. Berkehendak kepada harta tak? Nak tutup aurat, betul? Yang ketiga, berpuasa, nak makan, nak minum, nak buka puasa, nak bersahur, perlukan makanan, perlukan harta untuk dapatkan makanan, sama ada bahan mentah ataupun bahan yang dah siap dekat bazar Ramadan, kan? Rukun Islam yang keempat, berzakat lagilah, perlukan harta. Kan? Yang kelima, menunaikan haji. Lagilah, katakan harta, tenaga dan juga masa. Kau tengok, 4 rukun Islam, 4 daripada 5, 80% rukun yang wajib orang Islam ada, tunaikan, berkehendak kepada harta. Jadi takkanlah Allah SWT wajibkan sesuatu yang Allah tak galakkan. Jadi bagi saya, kalau kita sebut tentang kaya ni, merupakan satu fardu kifayah. Mana kata kena ada dalam masyarakat itu orang Islam yang kaya. Contoh fardu kifayah lain, contoh macam mudah kalau orang sebut, contoh macam menguruskan jenazah. Dalam satu kampung, kalau ada orang meninggal dunia, kena ada seorang yang uruskan. Kalau tak ada orang uruskan langsung, semua satu kampung berdosa. Betul? Tapi kalau ada seorang yang buat, gugur semua dosa yang lain. Walaupun seorang saja yang uruskan jenazah tersebut. Tapi kalau lebih ramai yang buat, lagi bagus. Sama lah dengan kekayaan. Banyak kena perlukan dalam satu kawasan, satu kampung, mungkin seorang dua saja untuk menunaikan fardu kifayah tersebut. Tapi kalau tak ada orang langsung, jadi berdosa dan lebih baik lebih ramai lagi. Jadi untuk malam tuan-tuan, saya nak kongsikan peluang bisnes, nak kaitkan. First kali kita kena niat. Salah satu niat kita selain daripada kita nak dapatkan commission, nak dapat part time income kan. Mana ada orang nak buat niaga tak ada income. Of course tuan-tuan semua nak part time income, nak jadi kaya, nak jadi jutawan dan sebagainya. Salah satu benda kita kena ingat, apa yang kita buat ini ialah salah satu sunnah Nabi, iaitu berniaga. Dan bukan sekadar berniaga sajalah kita nak kan. Kita nak follow semua apa yang Nabi buat. Baik, bila sebut tentang bisnes tak akan lari daripada risiko. Semua bisnes akan ada risiko. Cumanya saya kongsikan, sebelum saya sebut tentang risiko di bisnes takaful ni, berdasarkan statistik majoriti bisnes akan ditutup dalam masa 3 tahun. 3 tahun akan tutup. Mana kata orang berhenti satu bisnes tu, orang yang sustain lebih pada 3 tahun hanya sekitar 10% saja. Mana kata daripada 10 orang yang berniaga yang sustain lebih pada 3 tahun bisnes tersebut, lebih kurang 10% saja. Maknanya kata 100 orang, 10 orang saja yang bertahan. Jadi kenapa kita nak pilih bisnes takaful? Dan bisnes takaful ada juga dia statistik dia. Ini bisnes biasa, 90% bisnes tutup dalam 3 tahun. Tak kira bisnes apa, bisnes nasi lemak ke, bisnes kedai makan ke, bisnes MLM ke, bisnes apa saja, 90% akan tutup dalam 3 tahun. Ini statistik. Boleh tengoklah dekat SSM, berapa syarikat yang berkekalan lebih pada 3 tahun. Dan berapa syarikat yang didaftarkan setiap tahun. Selalunya lebih kurang 90% akan tutup dalam masa 3 tahun. Baik. Begitu juga dalam bisnes takaful. Dalam bisnes takaful lebih kurang sama juga. Bila kita join satu-satu bisnes, bila sebut tentang agen takaful ni, juga sama statistiknya, tak ramai yang sustain dalam bisnes takaful ni. Dan punca utama kenapa orang tak sustain adalah kerana dia selling with figures. Selling figures ni macam mana? Selling figures antara biasanya ejen takaful ni dia akan cerita tentang investment dan juga saving dalam takaful. Contoh tahun pertama dia jangan jadi ejen, dia pun cerita. Kita takaful bayar sekian-sekian, lepas 5-6 tahun dapat sekian-sekian. Kemudian dia pun niaga, dia ulang benda sama pada klien dan klien percaya pada dia dan sign up polisi. Lepas 3-4 tahun, 5-6 tahun, bila customer check cash value, nak berhenti polisi, tengok-tengok tak sama dengan apa yang ejen tu cakap masa mula-mula awal masuk. Pernah dengar tak ejen cerita tentang takaful ni, ada saving, takaful ni ada investment. Saya dulu pun macam tu juga, masa mula saya terlibat dalam bidang. Jadi bila saya dah discover benda ni, saya mula develop modul yang saya study tentang produk-produk kewangan yang ada dekat Malaysia ni. Tahun 2009 saya buat secara full time dalam bidang takaful ini. Saya mula mengkaji tentang produk-produk lain, tentang investment, tentang unit trust, tentang pusaka. Dan saya dapati sebenarnya setiap satu produk
produk kewangan ini ada fungsi yang tersendiri. Bukan kita ambil sekaligus. Produk ni semua ada. Takaful lah dia, investment lah dia, saving lah dia, berdekat lah dia. Tapi selalu kan jumpa ejen yang cakap macam tu kan. Ambil ni ada semua. Inilah takaful, inilah berdekat, inilah saving, inilah investment. Tapi sebenarnya tidak ada produk yang seajaib begitu rupa. Tak ada. Baik. Jadi macam mana? Ini realiti. Realiti yang kita kena ketahui. Kenapa saya memilih bisnes, kenapa kita buat bisnes takaful ni? Ialah kerana fakta-fakta yang saya tunjukkan kat depan ni. Antaranya ialah majoriti rakyat Malaysia underinsured. Ini data ni dikeluarkan sendiri oleh autoriti-autoriti dalam bidang dalam kewangan mengatakan bahawasanya majoriti rakyat Malaysia underinsured. Yang dah ada polisi pun underinsured. Tengok ni contohnya, dah ada polisi pun tak ada coverage. Dah ada polisi ni, kes ni dah ada, tapi tak ada coverage. Ataupun yang ni, dah ada polisi tapi masih lagi kena bayar bil. Sebab dia tak faham apa polisi yang dia ambil. Jadi itulah peranan kita di Infak Konsultansi untuk bukan sekadar nak promote produk, bukan sekadar nak jadi ejen takaful, bukan sekadar nak kerja sales, tapi kita di Infak Konsultansi, kita nak mendidik masyarakat tentang perancangan kewangan dan juga takaful. Baik. Ini berita tahun 2015 daripada LIAM, Life Insurance Association Malaysia, LIAM, Persatuan Insurans Hayat Malaysia. Dia bagi tahu 90% untuk perangkat pertama, 90% rakyat Malaysia yang ada polisi takaful tak cukup coverage. Dan berapa jumlah yang cukup? Ada kat perangkat yang kat sini, sepatutnya kena ada 10 kali ganda pendapatan tahunan. Mana kata contoh, gaji 5,000, jadi kali 12 jadi berapa? Setahun? 5,000 kali 12 berapa? 60,000. Jadi sepatutnya coverage yang orang yang gaji 5,000, dia kena ada cover, orang yang gaji 5,000, pendapatan dia 60,000 setahun, dia kena ada 600,000 coverage at least. Sepatutnya yang dia ada. Jadi itu jumlah yang sepatutnya seseorang pemegang polisi ada. Jadi itulah peranan kita untuk mendidik masyarakat dan nak memastikan klien kita, pelanggan kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran tetangga kita, saudara mara kita yang ambil polisi dengan kita ataupun ambil polisi dengan orang lain, pastikan jumlah perlindungan dia cukup. Iaitu 10 kali ganda pendapatan tahunan. Itu yang kita nak. Baik. Kemudian, ini juga satu lagi statistik tentang critical illness. Majoriti orang yang ada polisi selalunya lah mesti dia ambil medical card. Fokus pada medical card. Saya tanya dalam dewan ni lah. Dan 4 orang, terutamanya 4 orang yang baru hadir untuk sesi TP malam ni. Tuan-tuan dah ada polisi takaful tak? Ada polisi takaful? Ada? Tak ada lagi? Tak ada lagi? Oh, separuh. Yang dah ada polisi, cukup tak coverage? 10 kali ganda pendapatan tahunan? Tak cukup kan? Tak cukup. Tengok kat sini yang ada polisi 100%. 100% tak cukup jumlah coverage yang sepatutnya. Itu baru tengok coverage untuk life. Tak tengok lagi coverage untuk critical illness. Kalau tengok critical illness punya coverage, lagi sedih. Sedih saya cakap. Memang nak cari orang yang ada coverage critical illness yang mencukupi sangat-sangat rare. Bukan sebab tak mampu, tapi sebab tak tahu. Contoh saya ada jumpa orang ada coverage polisi 1 million. 1 million coverage ni. Tapi tahu tak berapa coverage untuk critical illness? Tak sampai 100,000. Bayangkan tuan-tuan, kalau ikut statistik, 70% kematian adalah disebabkan oleh penyakit. Mana kata kalau ada 10 orang yang meninggal dunia satu hari, 7 orang sebelum dia meninggal dia sakit dulu. Bermakna kalau kena sakit kritikal, 70% tu ialah sakit kritikal. Stroke, sakit jantung, kanser. 3 ni pembunuh utama. Jadi bila dah kena 3 penyakit ni, boleh bekerja lagi tak? Tak boleh bekerja lagi lah. Katakanlah dia ada medical card, kan? Kemudian ada coverage 1 million polisi. Tak ada coverage critical illness. Yes, kos untuk kerawatan kanser, kemoterapi ataupun penyakit-penyakit lain tadi akan di-cover oleh medical card. Dan boleh gunakan medical card untuk masuk hospital. Tapi bagaimana dengan pendapatan yang dihilang disebabkan penyakit tadi? Bila dah sakit kritikal, dah tak boleh bekerja. Bila tak boleh bekerja, dapat lagi tak income? Dah tak dapat income. Bila tak dapat income, di situlah peranan coverage takaful untuk critical illness. Yang tak ramai orang tahu dan tak ramai orang ada. Jadi itulah peranan kita untuk berkongsi tentang kepentingan takaful untuk critical illness juga. Baik. Ini statistik tentang kadar permusuhan takaful di Malaysia.
Bukan di Malaysia, di dunia. Bukan di dunia, di beberapa negara lah. Okey, di Jepun 600%. Maksudnya apa? Dalam setiap rakyat di Jepun ada 6 polisi. Bayangkan. Itu negara maju lah tu. Dan di Jepun ni ke negara maju lah. Saya pernah pergi kat sana sekali. Memang sangat-sangat maju. Memang dia punya pengangkutan awam dia sangat-sangat efisien. Memang bandaraya dia, saya pergi dekat Osaka, dia bina terowong kereta api bawah tanah tu. Barulah dia bina bangunan. Kalau Malaysia ada bina bangunan tu, kan? Baru buat benda lain. Sebab tu setiap hari tak pernah tak ada construction dekat KL ni. Mesti ada je construction kan. Tapi kalau kat Jepun saya pergi tak nampak pun construction. Sebab dah maju. Macam kita negara membangun. Sebab tu ada construction. Sebab dah membangun kan. Setiap hari mesti ada construction. Dah habis kat sini ada kat sini. Dah habis kat sini ada kat sana. Dah habis kat sana ada kat ujung sana pula. Hari-hari kalau pergi KL mesti akan ada tempat yang ada construction. Jadi di negara maju 600%. Di Jepun 600%. Mana kata setiap rakyat dia ada polisi lah. Rata 6 polisi seorang. Yang kedua di Singapura, negara jiran kita. 250%. Mana kata orang ada 2,5 polisi. 2 orang ada 5 polisi. Mana kata kalau jumpa 2 orang, kalau 2 orang ni total polisi ada 5. Kalau Jepun seorang ada 6. Lagi dahsyat kan? Okey, ni yang kedua, negara jiran. Next, negara seterusnya dekat Taiwan 210%, lebih kurang saya dekat Singapura. Seorang ada 2 polisi. Dan seterusnya satu lagi negara yang dekat juga dengan kita iaitu Indonesia. Lagi rendah rupanya kat Indonesia ni. Dekat Indonesia 2%. Mana kata nak cari 2 polisi 100 orang, baru jumpa 2 orang yang ada polisi. Tu kadar penemusan dekat Indonesia. Berapa jauh je tengok dekat Jepun, Singapura, Taiwan, Indonesia. So agak-agaknya lah saya tanya tuan-tuan semua, kat mana yang best untuk jadi agent tagaful? Ya ke? Susah tu. Kalau senang mesti dia ramai lah. Kat mana? Singapura dekat sikit lah. Okey, kita tengok kat Malaysia kat mana? Ini dekat Malaysia. 40% ini adalah untuk insurans konvensional. Untuk tagaful hanya sekitar 14% saja. Masa saya masuk 16 tahun lepas sampai sekarang, statistik tak berubah banyak. Saya pun terkejut. Dalam tempoh 14 tahun, 16 tahun saya terlibat dalam bidang ni, statistik untuk tagaful tak naik banyak sangat pun. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, 2-3 tahun kebelakangan ini, bank negara mula mengetatkan polisi-polisi, mengetatkan prosedur-prosedur dan mengetatkan peraturan dalam insurans juga tagaful dan juga untuk sebagai ejen. Sebab dia nak, sebab apa? Sebab negara kita menuju ke negara maju, kan? Target kita bila negara maju? Tahun 2020. Salah satu ciri negara maju ialah kadar pemesanan tagaful, bukan tagaful, kadar pemesanan insurans ialah 75%. Ada banyaklah ciri negara maju dan salah satu cirinya ialah dari sudut kewangan 75%. Jadi sasaran ini sangat jauh lagi. Sangat jauh lagi. Sangat jauh lagi. Jadi kitalah berperanan untuk meningkatkan statistik ni. Kalau dan 40% ni termasuk pembelian berulang. Maksud pembelian berulang tu apa? Mana kata seorang beli 2-3 kali polisi. Mungkin ambil tahun ni 2-3 tahun lapse, lepas tu ambil lagi ataupun dia tambah polisi. Kalau ditolak faktor tu tak silap saya dalam 30% lebih. Yang tu dikeluarkan oleh bekas Governor Bank Negara yang lepas lah. Governor Bank Negara yang lama, yang macam apa nama? Yang lama punya sebelum yang baru ni kan. Baik. Okey, jadi daripada statistik tadi kan. Daripada statistik yang saya kongsikan, ada beberapa statistik saya kongsikan. Last tadi saya statistik penembusan tagaful. Sebelum tentang penembusan tagaful saya kongsikan tentang critical illness. Sebelum critical illness saya kongsikan tentang coverage rakyat Malaysia yang sangat-sangat rendah. Jadi apa yang tuan nampak? Apa peluang yang ada? Tuan-tuan pernah dengar tak Blue Ocean Strategy? Pernah tak Blue Ocean Strategy? Tahu Blue Ocean Strategy? Strategi Lautan Biru. Pernah dengar strategi Lautan Biru? Apa dia strategi Lautan Biru? Blue Ocean Strategy. Okey. Clear? Alhamdulillah. Terima kasih. Blue Ocean Strategy ialah strategi Laut Biru. Okey, dia daripada buku. Buku ni asalnya ialah tesis daripada 2 orang pak saya.
Dan saya sempat baca buku tu, tajuk dia, baca tajuk je lah. Isteri tak baca, tapi saya dengar penenangan lah, saya baca sebentar lalu je. Dia buat analogi tentang bisnes sebenarnya. Okay. Blue Ocean lawannya ialah Red Ocean. Red Ocean apa? Lautan Merah. Apa Lautan Merah? Red Ocean. Okay, bagus. Cepat belajar kan? Kali ni cepat jawab kan? Okay. Red Ocean ialah lautan yang merah. Merah disebabkan apa? Disebabkan darah. Darah tu daripada mana? Daripada darah ikan. Darah ikan disebabkan oleh pergelutan yang berlaku. Sebab ikan terlalu banyak, ikan paus ada banyak, ikan jurung ada banyak, nak cari makan daripada kalangan ikan kecil, jadi dia terpaksa berperang, terpaksa bertarung untuk makan ikan. Dan dalam pertarungan tersebut berlakulah pertumpahan darah. Jadi menyebabkan lautan jadi merah. Itu lautan yang banyak sangat ikan jerung. Baik. Lawan kepada Red Ocean tadi ialah Blue Ocean. Blue Ocean ni macam mana? Blue Ocean ni lautan biru sebab apa? Sebab jerung ada seekor, 2 ekor je. Jadi jerung tersebut dah menguasai lautan tersebut, dia nak cari makan bebas. Dah cari makan. Tak macam lautan merah tadi. Jadi begitu juga dalam bisnes. Ada bisnes yang situasi dia dah jadi lautan merah. Contoh bisnes apa? Contoh bisnes kosmetik kan. Bisnes kosmetik kan. Macam-macam produk kosmetik yang ada kat Malaysia ni. Yang tak apa-apa dah. Saya baru tahu produk kosmetik ni. Apa nama? Jangan Mengata. Pernah dengar? Saya baru dengar minggu lepas. Saya datang satu program tu. Jangan Mengata. Cuba search. Nama produk ada. Jangan Mengata. Sekejap, saya search sekejap. Saya baru dapat ni. Saya memang masa saya dengar tu, saya macam tak percaya tau. Dan siap di-patternkan. Di-copyright kan. Jangan Mengata. Sekejap, jangan Mengata. Dia tak apa, saya seorang buka. Jangan Mengata. Betul? Cuba. Ni. Jangan Mengata. Saya jumpalah. Teka siapa yang buat. Teka siapa? Sajat. Ni. Jangan Mengata. Tengok lama-lama bahaya lah. Jangan Mengata. Boleh tengok. Saya baru tahu minggu lepas tu. Saya datang satu training tentang copyright. Dia bagi tahu nama dia punya produk dia Jangan Mengata. Ya Allah. Padahal produk ni dah lama lah. Cuma saya baru tahu minggu lepas lah. Itu contohlah produk yang dah terlalu banyak dah player kan. Bisnes yang terlalu banyak player. Ataupun apa lagi? Bisnes yang terlalu banyak player. Bisnes makanan, kadang-kadang ada makanan yang kalau ada seorang buka, betul ramai je buka. Macam bubble tea kan. Itu macam dulu burger bakar kan. Macam-macam lah kan. Okey, baik. Dan selalunya dalam Red Ocean akan ada jerung yang memang bapak jerung ataupun dia punya yang dah kuasai market lah. Contoh bila saya sebut produk ni, brand apa yang tuan-tuan terfikir? Okey, saya sebut okey. Ubat gigi. Semua sebut Colgate Selain daripada Colgate? Gel Mukmin lagi, Safi, Dali, baru keluar yang produk-produk lain Bila saya tanya tadi, bila saya sebut nama produk ubat gigi, habis semua sebut brand apa? Colgate. Kira Colgate ni dia dah menguasai dah jadi raja lah dalam bidang keubat gigian ni. Kan? Jadi kalau ada player baru nak masuk pasaran ubat gigi ni, first dia terpaksa bersaing dengan Colgate, dan kemudian dia terpaksa bersaing dengan produk-produk ubat gigi lain. Betul? Dan setiap ubat gigi lalu dia akan datang dengan niche dia tersendiri. Perasan tak? Kodomo Lion niche dia apa? Budak-budak. Sensodyne untuk ubat gigi sensitif. Apa lagi? Macam-macam lah kan? Dan bagi halalnya apa semua macam-macam kan? Gel Mukmin dan sebagainya. Jadi kalau kita nak masuk pasaran ubat gigi ni, kita kena fikir satu niche yang baru. Kalau ubat gigi Florida dah ada dah. Banyak ubat gigi Florida dah. Kalau ubat gigi kanak-kanak dah ada dah. Ubat gigi sensitif dah ada dah. So kita masuk market ubat gigi, kena fikir niche baru. Contoh
Niche baru dia, ubat gigi untuk orang yang tak pernah gosok gigi. Contohlah kan, ni special contoh keluar. Kita mungkin, saya sebut brand lain, okay, saya sebut satu produk, apa yang tuan-tuan terfikir? Lampin pakai buang. Semua terfikir Pampers, kan? In fact, malah produk lain pun panggil sebagai Pampers kan. Pampers diapers, Pampers pad, Pampers, semua kita panggil Pampers. Walhal, Pampers itu adalah brand. Kan? Produknya ialah lampin pakai buang, kan? Ada yang sebut tentang mi segera. Maggi kan. Semua kita panggil Maggi. Maggi Indomie, Maggi Saji, Maggi apa-apa sajalah kan. Jadi tuan-tuan, Blue Ocean ni ialah kita mencipta market kita tersendiri untuk melawan dengan untuk bersaing dan menjadikan persaingan sudah tidak lagi relevan. Contohnya macam bila saya sebut ni, apa yang tuan-tuan terfikir? Air segera. Air dalam tin. Tuan-tuan fikir apa? Minuman, silap. Minuman segera. Coke, Pepsi, betul? Biasa yang kita fikirlah kan? Coke dengan Pepsi. Baik, tuan-tuan, memang Coke dengan Pepsi dah kuasai pasaran minuman segera ni. Dan kemudian ada satu produk, kalau ada mana-mana syarikat nak keluarkan produk minuman segera ni, dia terpaksa bersaing dengan Coke dan juga Pepsi. Yang dia dah kuasai market, dia dah kuasai supplier di sudut botol, sudut tin, aluminium dan juga gas bikarbonat tersebut. Sebab tu kalau tuan tengok syarikat-syarikat Mio Putra nak masuk market, nak masuk pasaran air minuman segera ni, terpaksa bagi harga yang lebih tinggi. Dan last kali dia tak mampu nak bersaing pun. Perasan tak? Tuan perasan tak benda tu? Kadang-kadang kat kampung-kampung kan ada orang jual produk-produk air dalam tin apa semua tu, tapi tak berapa nak pergi jauh lah. Kan nak compete dengan gegasi besar tadi. Tapi tuan-tuan, ada satu syarikat yang masuk market minuman segera tapi dia tak gunakan game plan yang sama. Iaitu dia masuk tapi dia tak gunakan botol, tak gunakan tin aluminium, dia gunakan kotak. Dia tak gunakan air bikarbonat, dia gunakan air biasa je. Itu ke syarikat apa? Yos. Yos tu asalnya syarikat kecil je. Dan Yos tu ada nama orang tu, Yo. Dan asalnya dulu dia masuk ke kedai-kedai runcit yang memasarkan Coke, yang ada Pepsi, tapi dengan packaging yang berbeza, jadi dia tak bergantung pada supplier yang sama. Dan akhirnya hari ni kalau tengok Yos pun ada produk yang sama dengan Coke dan Pepsi, perasan tak? Itu contoh macam mana Blue Ocean Strategy dalam kisah Yos tadi. Jadi Blue Ocean Strategy ni tuan-tuan, ialah macam mana kita mencipta market kita sendiri. Jadi dalam takaful ni tuan-tuan rasalah market takaful ni Blue Ocean ke Red Ocean? Ya ke? Bukan ramai ke ejen takaful? Bukan ramai ke ejen takaful? Ejen takaful ni tuan-tuan, tuan-tuan tak percaya tuan-tuan pergi kat pasar malam, bawa 10 biji batu, tuan-tuan balik kat pasar malam. 10 batu. Satu mesti kena dekat ejen takaful. Tak ejen takaful, bekas ejen takaful. Atau baru nak jadi ejen takaful. Sebab kalau kat KL ni lah tuan-tuan, rasa bersepah ejen takaful kot. Kalau kat Facebook tu selalu keluar iklan pasal takaful. Dan perasan tak tuan-tuan, majoriti yang promote takaful dua. Dulu dia promote medical card, sekarang dia promote hibah. Jadi tuan-tuan, kita dekat Infak Konsultansi, kita bawa pendekatan berbeza. Kita tak promote sangat medical card, kita tak promote sangat pun hibah, tapi kita promote konsep income protection. Konsep income protection ni tak sama dengan medical card dan tak sama pun dengan hibah takaful. Iaitu kita promote produk dengan keperluan. Berdasarkan income dia, macam ni coverage yang patutnya, macam ni cara rumah dia. Itu modul yang kita bangunkan dekat Infak Konsultansi. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan dah biasa follow Facebook saya jarang cerita tentang produk. Dan saya jarang cerita tentang syarikat takaful ikhlas. Perasan tak? Mana saya promote sangat takaful ikhlas? Saya selalunya akan cerita tentang konsep. Kita banyak kan, adalah saya sebut takaful ikhlas, spesifik produk, tapi kita banyak cerita tentang konsep perancangan kewangan secara umum. Kalau takaful kita cerita tentang macam mana perancangan tentang takaful. Baik. So itulah yang kita buat dekat di Infak Konsultansi sini, dan inilah peluang yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey baik, setakat ni ada apa-apa soalan tak tuan-tuan nak tanya?
Sebelum saya tunjukkan tentang inilah modul infak yang saya sebutkan tadi yang membezakan kita dengan agensi-agensi lain. Kita dekat infak konsultansi ni kita datang dengan modul keuangan. Bukan sekadar cerita tentang takaful, bukan sekadar cerita tentang produk takaful. Baik, tuan-tuan setengah ni ada apa-apa soalan nak tanya? Sebelum saya sambung? Tak ada? Baik. So tuan-tuan, inilah dia modul yang saya maksudkan tadi, yang saya bangunkan. Kalau tuan ingat tak misi yang kedua, misi pertama infak apa dia? Ya? Okay, menyediakan satu modul keuangan. Isi dia lah. So inilah modul keuangan yang saya maksudkan. So modul inilah yang saya ajar kepada ejen-ejen untuk present pada klien. Modul ini juga lah saya gunakan untuk saya kendalikan seminar bijak macam wang, sama ada program tu sehari ke, 2 hari ke, 3 hari. Program ini juga, modul ini juga yang saya bangunkan untuk saya bahan bila saya dipanggil oleh media, masuk TV, masuk radio, saya kongsikan modul ini. Dan daripada modul inilah yang kita akan ajar kepada tuan-tuan semua selaku konsultan, dan untuk present kepada klien, gunakan modul ini. So dari sinilah kita tentang cash flow, net worth, saving, protection, investment, verification juga distribution ini, tentang present kepada klien. Dan kemudian dari situlah tentang cerita tentang income protection, dan kemudian akhir sekali baru cerita tentang produk. Kita dekat infak konsultansi ni tuan-tuan, kita latih bukan sekadar jadi perunding takaful. Bukan sekadar jadi salesman takaful. Kita latih sebagai financial consultant. Perunding kewangan. Perunding kewangan ni macam mana? Mudah analogi saya buat macam inilah. Tuan-tuan biasa jumpa doktor kan? Ada tak yang tak pernah jumpa doktor? Pernah jumpa doktor kan? Biasa jumpa doktor? Okay, baik. Contoh kita batuk, kita jumpa doktor. Ada tak doktor terus bagi ubat? Doktor saya batuk. Nah, ubat batuk. Ada tak doktor buat macam tu? Ada tak ubat doktor buat macam tu? Tak ada kan? Ya? Ada. Masuk-masuk terus bagi ubat. Ya. Patutnya tak macam tu. Kalau ada macam tu boleh report tu. Kan? Selanjutnya doktor akan cek. Dia akan tanya soalan. Batuk sejak bila? Batuk macam mana? Batuk siang ke batuk malam? Berkahak ke tak? Ada demam ke tak? Ada orang lain batuk ke tak? Sebab apa doktor tanya macam tu? Sebab apa? Sebab doktor nak dapatkan maklumat, dan kemudian daripada maklumat tadi, barulah dia boleh diagnose dan cadangkan apakah ubat yang sesuai. Betul tak? Doktor cadangkan doktor akan bagi ubat yang sesuai. Sebab apa doktor nak bagi sesuai? Yang sesuai dengan penyakit dia. Sebab ada batuk-batuk biasa, lain ubat dia. Ada batuk-batuk berkahak, lain pula ubat dia. Ada batuk-batuk yang demam sekali, lain ubat dia. Ataupun batuk tu batuk kering. Dah lain, masuk ICU. Jadi begitu juga dalam kewangan. Setiap orang, tak ada orang yang 2 orang yang sama 100% kewangan dia. Mesti ada berbeza. Jadi sebab itu kita dekat 4 konsultansi sini, kita tak terus bagi produk. Sebab itu jaranglah kita tak macam typical agent biasa, tak jumpa klien, cik dah ada mereka kad, cik dah ada hibah takaful, bukan macam tu cara kita. Kita akan diagnose dulu, dapatkan maklumat kewangan dia, gaji dia berapa, permintaan dia macam mana, tanggungan dia macam mana, dah kahwin ke belum, barulah last sekali barulah kita dan diagnose, lepas kita akan cadangkan apakah produk yang sesuai. Kalau takaful apakah yang sesuai. Dan modul ni saya gunakan untuk team investment pun macam tu juga, untuk trust, untuk pesaka pun kita gunakan modul yang sama. Untuk bantu ejen untuk diagnose klien sebelum close. Baik. Okey, ini perkembangan grup kita dari dulu sampai sekarang, dan ini yang latest gambar kita masa group minding beberapa bulan lepas, dan kita alurkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua untuk bersama-sama dengan infak untuk tahun yang terdekat ini. Untuk melawan tuan-tuan dan puan-puan semua, kita dah hampir di hujung tahun 2019, cuma di infak konsultansi di bawah Taufiq untuk bisnes takaful ni, tahun kewangan kita berbeza. Start daripada April sampai bulan Mac tahun depan. Dan ini antara produk kita, produk Ikhlas Link Secure, yang memang killer produk di Taufiq Ikhlas, yang ada komprehensif semua sekali, income protection dan juga medical card sekali dalam ni. Ini contoh quotation dia, RM300 sebulan, kalau tak nampak atas tu. Untuk coverage sebanyak ni, RM300,000 untuk kematian, lumpuh dan sakit kritikal dengan medical card saya, tak apa tahu. Okey, ini satu lagi produk juga, fokus pada income protection contohnya, dengan RM550 setahun ataupun lebih kurang RM40 lebih sebulan untuk dapat coverage RM200,000 untuk kematian dan juga sakit kritikal saja. Jadi satu lagi yang saya lupa, saya tertinggal nak masuk, coverage yang sama, RM300,000 lebih kurang RM100 dapat sekali income protection untuk kematian, lumpuh dan sekali dengan sakit kritikal. Ini contoh untuk umur 30 tahun lah. Yang tu caruman lebih kurang RM100 untuk RM300,000. Baik. Ini ialah peluang perjalanan karier tuan-tuan bersama-sama dengan infak konsultansi dalam tim takaful ini. Bermula sebagai ejen, akan datang naik sebagai assistant agency manager, sebagai agency manager, dan juga akhir sekali sebagai group agency manager.
Saya sekarang dalam level group agency manager, saya dah lalui dah daripada peringkat agent sampai ke peringkat group agency manager ni. Baik, ini dia planning kita untuk 5 tahun dan kita baru saja develop benda ni tahun lepas. Okey. Ini daripada agent nak naik jadi assistant agency manager, kemudian agency manager dan group agency manager. Ini dia punya jumlah commission yang tuan akan dapat. So, sebagai agent, jumlah dia kalau sekarang dengan balance scorecard dah cecah 40% untuk produk tradisional. Itu 25% produk lain dengan 30% produk yang berbeza lah. Yang tu nanti kita akan detailkan. Mana kata contoh tuan-tuan buat sales, klien bayar RM100 sebulan. So setiap bulan tuan-tuan akan dibayar RM25 selagi mana klien bayar. So kalau dah naik level, makin tinggi dia punya commission dia. Kemudian, ini anggaran income yang bagi ejen yang dalam track record kita, ini dia jumlah income yang tuan-tuan dapat, yang akan dapat bila tuan-tuan buat betul-betul. In fact sebenarnya dekat group kita, majority masih lagi part time. Dan ada pun yang part time yang cecah dia income dia sama banyak dengan income dia dengan kerja hakiki. RM5,000 punya income contohnya lah. Anda level assistant agency manager tapi dia masih lagi stay sayang dengan company dia kan. Kita pun tak halang orang nak stay, nak buat part time, tak ada masalah. Cuma komitmen dengan agensi mesti ada. At least datang training sebulan sekali dan juga dalam grup, aktif lah dalam grup. Kita ada grup Telegram kita yang kita kumpulkan untuk kita share energy. Dan bila kita sharing ni dia akan bagi energy kepada kawan-kawan kita lain. Ini requirement untuk naik pangkat daripada satu level ke satu level dan juga ini juga untuk perhatian lah ejen yang lama yang naik pangkat akan datang sebagai assistant agency manager hanya perlukan RM60,000 FIC. FIC ni jumlah caruman yang klien bayar dalam masa 6 bulan ke 18 bulan dapat naik pangkat kepada assistant agency manager. Daripada assistant agency manager nak naik pangkat kepada agency manager perlukan personal production RM80,000 dan juga group production RM120,000 dengan 6 orang ejen. Ambil masa 2 ke 3 tahun dan akhir sekali untuk jadi group agency manager ini dia punya requirement dia RM750,000 FIC, seorang ejen dan juga 6 orang ejen dan juga seorang agency manager pun lebih kurang 2 ke 3 tahun. Jadi paling pantas 5 tahun dan paling command pun lebih kurang 7 atau 8 tahun lah untuk sampai ke level yang paling tinggi. Jadi peluang ini semua ada. Semua orang ada yang join business Takaful ni. Tinggal lagi nak buat ke tak nak buat. Sebabnya kalau kita dalam bisnes, kalau kita bekerja makan gaji, nak naik pangkat, syarat dia mesti dapat recommendation daripada atas, betul tak? Tapi dalam bisnes tak perlu dapat pun. Cukup syarat, boleh naik. Malah kelebihan dekat Tahfiz Kelas ni, yang mungkin berbeza dengan syarikat company lain, dekat Tahfiz Kelas, kalau nak naik pangkat, tak perlu pun dapat keizinan daripada leader. Tak perlu dapat tanda tangan daripada leader atas. Yang penting cukup syarat lah. Kalau tak cukup syarat memanglah. Cukup syarat, kalau leader tak nak sign, company boleh approve tanpa perlu leader sign. Itu antara kelebihan yang ada dekat Tahfiz Kelas lah. Baik, ini commission dia. Commission kita akan dapat selama 6 tahun. Ini tangga commission. Mana kata contoh klien tu bayar, tahun pertama klien tersebut kita akan dapat 25%, tahun kedua 25%, 15, 12, 11, 11. Kalau produk tradisional yang atas ni. Yang produk yang ni lebih tinggi lah dia punya commission dia. Start dengan 35%. Kalau dengan balance scorecard boleh cecah sampai 40%. Mana kata kalau kalian bayar RM100 tu, 40% untuk ejen. Tahun pertama. Dan kedua makin rendah sampai ke tahun yang ke-6. Okey, sebelum saya cerita next nak buat apa, ada apa persoalan tak setakat ni? Tak kira daripada yang lama yang mungkin 2-3 bulan join, yang first time walaupun dah join, first time dengar talk untuk TP ni, ataupun lebih lagi pada yang 4 orang yang baru sampai malam ni. Termasuk yang online ada 2-3 orang, 4 orang juga kan yang online kan, yang baru. Okay, ada apa soalan nak tanya? Mungkin yang online kan nak tanya kan, silakan. Ada? Boleh saya sambung last kali tentang apa nak buat lepas benda ni. First saya cerita tentang saya background saya dan juga infak konsensi. Kedua saya ceritakan tentang peluang di infak konsensi. Yang ketiga saya ceritakan tentang apa beza infak konsensi dengan agensi-agensi lain, dan akhir sekali apa nak buat lepas benda ni. Jika tuan-tuan serius untuk join bisnes kita ni. Okay, ada apa soalan? Silakan. Boleh. Silakan. Yes. Untuk produk, contohlah macam ni. Contoh klien A, ambil tahun 2019. So, untuk commission tersebut, sampai 6 tahun je lah. Lepas tu dia tak ada commission lah. Tapi, tiap tahun kita ada bisnes baru.
Tak benda dia bayar lagi sampai 20 tahun kan. Tapi commission yang kita dapat 6 tahun. Yes, betul. Dah tak ada dah. Contoh mudah lah kalau kita compare lah. Contoh nak buat conventional. Contoh kalau orang beli telefon kan. Katalah peniaga telefon. Contoh saya jual telefon. So commission kita dapat berapa kali? Sekali je lah kan. Betul tak? Walaupun orang tu pakai 10 tahun, 2-3 tahun ke, kita akan dapat sekali je. Ataupun contoh orang beli kereta, gunakan bank. Apply loan kereta ataupun loan rumah berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun kan? Yang salesman jual rumah tu ataupun banker yang jual rumah tu dapat commission berapa lama? Sekali je kan? Tapi takaful berapa lama? 6 tahun. Nampak? Itu beza dia. Selagi mana klien tu bayar lah. Tapi kalau macam orang beli rumah ke, beli kereta ke, sekali je dapat. Orang tu bayar 10 tahun pun tetap sekali je. Orang bayar 5 tahun pun tetap sekali je. Tapi takaful, selagi mana orang tu bayar, 6 tahun pertama commission dapat pada agent. Yelah, dia tak efek commission lah. Yes. Contoh. Okay, ada lagi soalan? Okay, ada soalan? Lagi pun first time datang TP ni kan? Walaupun dah join sebulan lebih. First time untuk datang TP ni kan? Lain ada soalan? Okay, baik. So, what's next? Saya tanyalah yang 4 orang ni. So, setakat ni, tuan-tuan serius tak nak join bisnes takaful ni? Jauh mana tuan-tuan serius join? Tuan-tuan Mizi? Serius? Okay. Ustaz Alwi kita, Tuan Mawi kita. InsyaAllah. Puan Safara? InsyaAllah. Ada soalan ke online? Oh, Rahman. Soalan. Oh, saya pernah dengar jika ejen meninggal dunia, komisi boleh diwariskan kepada bayi dan anak. Yes, betul. Betul. Tuan Rahman. Masa tu Tuan Rahman, tadi dah taruh kan? Yang Aran Aziz tadi tu ke? Betul tu. Apa dia? Oh, yang dekat Cyber Cafe ni. Ya, betul. Jawablah. Tolonglah jawab. Ya, betul. Dengar. Dari Sungkai, Perak. Oh, okey. Baik. Tak apa. Sebelum tu macam ni, ambil nombor Tuan Zarif dah ada? Tuan Zarif? Ada nombor Tuan Zarif kan? Okey, baik. Lepas ni Tuan Zarif akan masukkan yang datang malam ni dalam satu grup. Grup Telegram Ada Telegram? Okey, ada Telegram Ada Telegram, okey. Yang datang malam ni kita akan masuk dalam grup Telegram termasuk yang online nanti. So, kita akan bagi bahan dalam tu lah untuk program terdekat kita. Yang baru nak beransur ni, insyaAllah program terdekat kita 7 hari bulan. Untuk program ejen baru. Kita panggil New Consultant Orientation. Yang ni lah. Tak apalah. Okey, tak apa nak okey, baik. Okey, ada soalan ke yang lain-lain? Siapa yang menjerit tu? Ada soalan ke? Tu new chat tu apa? Okey, tak apa. Saya sambung. Okey, tahu sambung slide . Okey, baik, kita sambung balik. Okey, so selepas ini apa yang tuan-tuan perlu buat ialah untuk register exam. Yang kita panggil sebagai takaful basic exam. Tuan-tuan Mizi dah ada exam Belum? Tuan Mawi? Okey, boleh pakai. Boleh pakai. Lagi mudah lah. Puan Farah? Dah pernah ambil exam ke takaful? Tak pernah lagi Okay, nanti kita akan bagi link lah. Tuan Zari akan bagi link untuk daftarkan takaful basic exam ni. Okay, itu yang first step. So ini antara program yang terpenting kan. New Consultant Orientation dan juga weekly training. Untuk New Consultant Orientation ni kita buat ni contoh yang latest yang bulan 2 bulan lepas kot kita buat. So untuk next kita akan buat pada 7 hari bulan 12 bulan akan datang. Jadi minta tolong untuk daftarkan lah. Untuk daftar. Nanti Tuan Zarif akan berurusan. Dan juga kita akan ada weekly training macam ni. Ejen baru pastikan datang. Weekly training kita akan buat setiap hari Rabu malam. Datang lah. Okay, baik. Inilah joint field work dan juga coaching, weekly coaching. So untuk ejen baru kita akan buat weekly coaching setiap minggu hari Jumaat malam. Yang tu akan dikendalikan oleh Tuan Zarif. Jadi tuan-tuan semua perlu datang supaya daripada situlah. Sebab kalau dalam training lebih pada satu hala. Dan ramai macam ni. Kadang-kadang sampai ke belakang kan. Bergantung pada speaker dan juga topik.
Tapi untuk coaching selalunya dalam 3-4 orang, 5-6 orang. Jadi lebih mudah nak berinteraksi lah untuk tanya soalan dan sebagainya. Okey, baik. Dan juga sama-sama kita ada buat program kita. Cuma untuk tahun ni dah lama tak buat. Untuk seminar macam awang ni untuk tuan-tuan semua belajar macam mana untuk memahami modul infak ni macam mana dengan lebih mendalam lagi. InsyaAllah yang terdekat kita akan buat 2020 lah. Macam lama je 2020 kan. Tahun depan lah insyaAllah. Okey. Dan sebenarnya kita juga akan tuan-tuan akan didedahkan tentang strategi online marketing. Facebook marketing yang baru kita explore, Instagram marketing dan juga SEO. Kita akan ajar tuan-tuan supaya tuan-tuan semua dapat bangunkan, dapat brandingkan, dapat marketingkan diri tuan-tuan secara online. Sebab apa saya pilih secara online ni? Pertama sekali sebab majoriti ejen kita ejen part time. So ejen part time ni waktu kerja sangat-sangat terhad sebab dah ada kerja hakiki. Jadi bila buat bisnes takaful, dia kena cari masa untuk jumpa klien, jumpa prospek. Jadi cara marketing yang paling efektif ialah cara online. In fact saya dulu pun sebelum saya buat secara serius bidang takaful ni, saya jalankan cara online lah. Saya bangunkan diri saya dan sampai sekarang alhamdulillah branding tu kuat dan saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan semua. Boleh join infak konsultansi ni. Kemudian juga kita ada buat poster juga branding ni. Tuan-tuan boleh pakai poster-poster ni semua dengan logo infak dan tuan-tuan boleh gunakan untuk share pada prospek, share pada klien. So dari situ dia akan tertarik dengan infak konsultansi ni. Sebab kita kat sini kita jarang promote takaful kelas. Jarang sangat. Tapi kita brandingkan infak tu sendiri. Tinggal ada orang ingat infak tu ingat company takaful baru. Ada takaful infak. Betul ada. Ada prospek yang sampai tak macam tu. Okey, itu saja untuk malam ni. Tadi kita start pukul 8 lebih dan kita janji 8 sampai 9.30 kan. So sampai di sini saja saya sesi. Setakat ada apa soalan lagi yang tuan-tuan nak tanya? Nanti Tuan Zarif akan buat ni telegram, masukkan rakan-rakan yang baru datang malam ni dan juga masukkan saya sekali. Dan kita akan buat maklumkan ke situlah apa next step, apa action plan selepas daripada ni. Okey, baik. So itu saja. Ada apa soalan sebelum saya tamatkan? Sebelum saya serahkan kembali kepada Tuan Mazlan. Silakan, ada soalan? Okey, jadi kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini dapat membuka hati dan juga minda tuan-tuan untuk menyertai infak potensi untuk bersama-sama dengan bisnes takaful ini. Dan saya doakan semoga tuan-tuan semua berjaya dan juga istiqamah bersama-sama dengan infak potensi. Jadi itu saja.